Jadi banyak ini. Ini baru sikit-sikit. Ini on technical, ini baru sikit-sikit, Liao. Nah, ini lagi. Oke. Ini lagi ya. Nah. So, sekarang kita tengok Malaysia nih begini. Kamu orang patut tengok Malaysia ini as different of the perspective dia. Pasal, we are as good as Malaya, bah. Yes. Bukankah? So, kenapa dorang mau tunjuk dorang lebih pandai dari kau? We are as good. We are as capable. British Parliament sendiri sudah recognize we can be a state. Kenapa kita mesti terima apa dorang cakap? Dari mana kuasa dorang yang dorang boleh bikin kita lebih rendah daripada Perlis, Kedah, Kelantan? Dari mana kuasa? Parlimen. Ini Liao. Oke? Ini perlembagaan Malaysia. Bukan saya kutip tepi jalan. Saya beli itu perlembagaan Malaysia. Apa dia bilang? As from the passing of the Malaysia Act. Apa itu Malaysia Act? Ini Malaysia Act. NXA. Sebelum diluluskan dia Malaysia Bill, rang undang-undang Malaysia. Oke? Selepas diluluskan oleh Parlimen Malaya, dia jadi Malaysia Act atau Akta Malaysia. Oke? So ini sudah diluluskan oleh Parlimen Malaya pada 20 hari bulan Ogos 1963. Cek Hansard. Kalau kamu orang mau itu Hansard, kasih tahu saya. Saya kasih dalam kamu orang punya file lagi. Yang ini tidak ada ya? Hah? Yang ini tidak ada. Yang mana? Yang sekarang ini, yang file kamu sekarang ini tidak ada. Ini rujuk di mana nih? Parlimen. Oh, ini tidak dalam yang PDF itulah? Bukan. Dari Parlimen pun kamu orang boleh download tuh. Oke. Okay? Now, what I'm trying to say here is, as of the passing of the Malaysia Act, so ini Malaysia Act yang tadi saya tunjuk itu Malaysia Bill kan, which is NXA of MA63. Okay, what does it consist of? Perlembagaan Malaya sebelum diubah oleh Malaysia Act. Ada 181 artikel. 181 artikel. Malaysia Bill ubah 96 artikel. 96 artikel dia ubah dari 181. More than half. Ini saya tidak kasih masuk lagi itu jadwal-jadwal. Cuma akta dia sudah. Oke. Apa dia bilang di sini? Bila ini sudah diluluskan, yang 96 artikel itu diluluskan, no amendment. Artinya kau tidak boleh buat pindahan. Nampak? You cannot make any amendment to the Constitution. Nampak? Arti dia, apa arti dia ini? Arti dia, tahun 1976, apabila Malaya ubah artikel 12, tidak boleh. Tapi dia pandai-pandai juga ubah. Kenapa dia ubah? Ingat nih, Tan. Ini kita punya wilayahnya. Kita punya wilayah, bukan?
Kau ada wilayah Sarawak, Sabah, kau ada wilayah Malaya. Oke, bila dia ubah tahun 1976, apa dia jadikan? Semua ini di bawah wilayah Malaya. Termasuk kita punya pelantar benua, termasuk Sarawak punya pelantar benua. Diorang tiada pelantar benua. Nampak? Semua kita punya minyak itu di pelantar benua, diorang tiada. Jangan menembirang Usinon tuh. Siapa? Perdana Menteri masa itu? Usinon. Siapa dia punya timbalan? Mahathir Muhammad. Diorang ini semua kita boleh charge as penipu. Diorang tipu kita bulat-bulat 1976. Kenapa diorang tipu kita bulat-bulat? 6 hari bulan 6. 1976. Kita punya ketua menteri jatuh kapal terbang. Boom. Kita masih bingung-bingung. 12 hari bulan 7. 1976 diorang ubah. Apa punya nih? Apa punya pemimpin nih? Take advantage. Kita masih burung lagi, Pak. Kita masih berkabung lagi, Pak. They take advantage and take everything. So, pemurang yang orang Sabah ini duduk siap diam-diam. Sekarang saya sudah kasih keluar nih. Masuk sudah dalam otak kamu orang nih. Kamu orang pikir kamu orang boleh tidur kan di malam? Coba. Saya mau tengok. Kamu orang betul-betul orang Sabah kah? Atau main-main? Nah, kalau ada yang dari Sarawak dengar, kamu orang Sarawak kah? Atau kamu orang main-main? Kita tidak main-main. Ini semua dalam undang-undang. Dia sudah cakap sini ya. Dia cakap sini ya. Apa dia bilang? Amendment tidak boleh buat. 96 artikel amendment tidak boleh buat. Modification tidak boleh buat. Kau tukar satu abjad tidak boleh. Jadi kenapa dorang ambil kita punya wilayah in 1976? Begitu sih ya. Kau tahu kenapa? Saya kasih tunjuk sama kamu. Kenapa dorang buat begitu? Ah, yang ini dari yang English punya version. Nah, sekarang saya kasih tunjuk kau yang the bahasa version. Itu pasal dorang boleh ketawa-ketawa saya pergi ambil. Kita ya palu-palu ini nampak. Ini Melayu ah. Ini Melayu. Oke. Now, di dalam sini dia bilang States of Malaya. Seperti di dalam perjanjian Malaysia, States of Malaya. Sepatutnya persekutuan tanah Melayu. Tapi di sini diorang tulis di sana negeri-negeri tanah Melayu. Dia ikat kau sama Perlis, sama Kedah, sama Kelantan semua. Orang mesti paham. At that point in time kita punya MP itu masih bingung-bingung lagi. Dia bilang lulus. Sokong. Dia orang tidak sedar. Dia orang yang jual. Sabah ini dia orang jual bulat-bulat. Nampak? Sakit hati.
Ini baru Zoom pergi Lada tuh. Kalau aku pergi Lada tuh lagi, personally, Kita jemput. Kau bakar itu semua. My goodness. Nah, so this is how we lost. Kita punya wealth, kita punya kuasa, kita punya rights. Kepada Melaya, who took advantage of us. Macam juga, Pak. Lada tuh Bandar Sahabat. Bila Haris bagi sama Felda, 3 helai saja surat. 3 helai ya. Kenapa dia buat tuh? Kenapa dia bagi? Pasal itu untuk menempatkan ex-AMI yang sudah retire pergi berkebun di sana. Kenapa? Supaya diorang jaga keselamatan di Lada tuh. Itu tujuan utama. Bukannya yang macam baru 100 orang dari Filipina masuk di Tenduo, 5 batalion antar di sana. Pakai AirAsia gitu. Astaga. Nggak kena bodoh kita. Lepas itu orang jaga kuno security pelahota dia. Kenapa kamu orang taruh berapa brigade saja itu di sana? Kenapa tidak 1 atau 2 division? Kenapa? Yang kamu orang simpan orang sampai 1, 2 division itu di sebelah Banting itu bikin apa? Sini buat tempat dia, bukan di sana. Sana kasih makan gaji saya, bore-bore semua perut. Nah itu. Itu beliau. Ini baru kasih keluar si kita. Masih sedikit gitu. Masih sedikit nih Leo. Ini orang bilang baru diisi di kulit-kulit. Kalau di kulit-kulit saja kalau sudah terbakar, gimana lagi kalau aku kasih isi? Meletup terus kau. Tapi kamu kena pikirnya, kalau kamu mau bising, bising terus. Itu pasal saya mau buat itu movement 161I ndak boleh ubah. Kalau kita terpaksa pergi Dewan Undangan Negeri, kita pergi Dewan Undangan Negeri. Nah, bersusun kita di luar. Nggak boleh ubah. Apa Dewan Undangan Negeri Sabah buat? Bila kau tahu dalam undang-undang tidak boleh ubah, kau biarkan saja. Sudah 40 tahun lebih, Petronas masuk. Bila diorang sudah dapat wilayah Melaya, barulah diorang boleh masuk. Diorang buat undang-undang macam mana pun tidak boleh masuk. Tapi bila diorang sudah bikin Sabah Sarawak ini wilayah Melaya, baru diorang boleh masuk. Selepas tahun 76 baru diorang boleh masuk. Sebelum itu, diorang buatlah undang-undang macam mana pun diorang tidak boleh masuk. Pasal kita masih wilayah kita. 161I. Di bawah itu hashtag, ndak boleh ubah. Nah, bikinlah t-shirt hitam print. Ya, Pak. Itu, Pak. Hashtag, ndak boleh ubah. So, kenapa kamu orang ubah? Kenapa kamu orang biarkan? Sekarang mau tanya, siapa yang ada di dalam kerjaan? Mau tanya. Perlembagaan sendiri cakap tidak boleh ubah. Kenapa diubah? 1. 2. Kenapa kerajaan negeri Sabah dan kerajaan negeri Sarawak biarkan? Kenapa? Kau mau jual negeri pun, kau mau jual Sabah dan Sarawak pun, bertempat baru orang bilang. Macamlah kita ini budu-budu semua dapat membaca.
Nggak tahu apa dia. Lepas itu tersengi sana, tersengi sini. Orang politik yang bodoh-bodoh lagi orang ambil. Astaga. Bila kita mau bangkit? Bila anak muda mau bangkit? Bukannya kita bawa orang-orang pergi bertumbuk. Iya. Bukankah? Ini hak. Bukan saya yang dapat. Saya tidak dapat apa-apa. Kamu yang buat sesuatu pun tidak dapat apa-apa. Iya. Tapi harap-haraplah kita punya anak-anak dapat. Hah? Kedudukan yang lebih baik. Ekonomi yang lebih baik. Sekarang tuh KL mati, Pak. Kamu orang tahu, kalau tiada Sabah, tiada Sarawak, mati. Nah, Papa Kedana, Pak. Apa yang kau nampak di sana itu semua hasil daripada menipu, merompak. Dan saya bukan cakap temberan. Saya kasih tunjuk fakta. Mau tangkap saya, tangkap. Tapi make sure it stick. Jangan kamu orang tangkap saya pasal kamu orang mau tutup mulut saya. Mau tangkap saya pasal diorang punya bisnis tergugat. Kalaulah diorang itu bagi sama rata pun tidak apalah. Kan kita pun timbang rasa juga. Tapi kau ambil semua. Janganlah jauh, bah. Duit kamu orang ambil. Pergi kasih suntikan baru 17% di Sabah ini. 17% beliau. Kita ada 4 juta orang, Mbak. Kenapa? Melaya ini mau kita semua mati supaya orang boleh berhijrah pergi sini. Itu kayak yang orang mau. Kalau itu yang orang mau, bagus kita perang. Bukankah? Tanduo itu baru 100 orang. Coba 1.000. Tengok apa jadi. Pandai ke orang ini tinggal di laut? Pandai ke orang ini tinggal di hutan? Hah? Semua orang ini minta kena suruk. Sogok. Nah ini, Pak. Ini yang kita tidak mau, Pak. Ini yang kita mesti membelajar nih. Nampak kan? Jadi janganlah kamu orang pikir kamu orang ini orang bilang sia-sia. Tidak. Dan apa yang kamu orang akan usahakan, apa yang kamu orang akan buat, sebahagian daripada kehidupan Sabah. Jadi janganlah kamu orang pikir mau jadi hero. Tidak ada hero nih. I promise you nothing. But you will have history on your side. That's all I can give you. Itu yang kamu orang belajar nih, kamu orang paham nih, kamu orang angkat nih. Soal. Siapa MP yang tidak paham nih, jangan jadi MP. Jangan mimpi lah. Siapa yang adun Sabah tidak paham nih, bikin apa dia duduk sana adun. Menyemak saja. Lepas itu dia main politik. Huru hara kita semua dikerjakan. Main politik. Ini kita punya hak. Ini kita punya maruah. Kau jangan politikkan kami punya maruah. Saya ajar orang bau bagus. Setiap kali saya berucap, ini saya cakap. Saya bukan ahli politik, mana-mana badan politik. Oke?
Tapi saya tidak mau kamu orang politikkan di bawah. Kalau kamu orang mau angkat, angkat betul-betul. Kalau tidak mau angkat, jangan angkat. Kasih tinggal. Pergilah kau carilah isu-isu lain. Tapi mau angkat nih, kau minta ajar, saya ajar. Kau seleweng, saya seleweng kau. Mungkin tidak ini hari saya dapat. Belum tentu besok. Tapi lusa. Pasal apa? Kau tidak perlu AMI to move this. You just need the will of one person. So if there is 1,000 person, ada itu will, it's even a bigger will. 1,000. Terus ya. Kamu orang cerita ini sih ya dulu. Oke? Yang mau baca ini semua ini, kita boleh buat. Oke? Tapi saya bagi satu. Dua. Satu, bentuk Malaysia. Kedua, kuasa kamu. Dan kamu orang boleh baca. Cross reference. Daripada sana, then you can expand. Kalau kau tiada foundation pun, macam mau expand. Oke, so saya stop sana dulu. Now question and answers. Kamu orang ada tengok juga itu video-video tu. Ada video nih on isu wilayah. Inilah ini video dia. Yang 161I. Isu wilayah. So tengok tu video. So the latest video yang video dia terang-terang tu, we have better equipment lah. Dulu tu tidak ada better equipment lah, hancur. Sekarang mini black magic pun ada. Itu beli ubah-ubah itu kamera. Dulu tidak ada. So this one pelan-pelan. It will come. So, anybody wants to open question? Saya buka. Saya Tuan, saya mau tanya satu soalan. Boleh. Supaya sebagai kick off. Saya percaya kawan-kawan yang lain ni pun ada juga soalan. Tadi bila Tuan sebut Tanduau tu, kita ada kawan tidak jauh daripada Tanduau, dia tinggal ada bersama kita malam ni. Nama dia Muhammad Hasrin. Kan Felda tu kawasan dia. Dia punya tempat lah tu. Dia cerita pasal Felda tu. Memang saya percaya dia ais. So tu kita punya kawasan ni. Sebab di Lahada tu ni sebenarnya kita ada masalah. Saya sepanjang saya di Lahada tu ni saya sudah bermastautin di sini. Kita ada masalah fokus sebenarnya. Kita punya anak muda ni tidak ada direction. Macam pernah satu masa dulu lebih kurang 10 tahun yang lalu, saya tanya masa tu kerajaan Barisan Nasional. Saya tanya pasal apa ini perkara 20. Masa tu cerita pasal perkara 20. Kan? Jadi apa jawapan yang saya dapat? Tiada tu, itu bukannya apa-apa. Itu saja jawapannya. Kan? Jadi saya macam yang saya tanya tu MP masa tu. Tidak apa-apa tu dia cakap. Itu cuma kertas saja. So menjadi daerah yang paling hujung di Malaysia ni, apalagi Tunku tu kira macam nobody want to go there sebenarnya. Sebab itu adalah jalan mati. Last election aku pergi. Yes. So perjalanan pergi ke Tunku tu macam siapa mau pergi Tunku tu mesti mau balik kampung ke? Kalau mau pergi melancong tak payahlah. Persepsi orang macam tu kan. Jadi kita ada masalah pendidikan. So adakah kita boleh teruskan this session supaya lebih ramai sebenarnya daripada Lahada tu ni untuk kick off
mula tahu tentang benda yang diorang boleh tahu ni. Sebab benda ni kita lebih suka dengar daripada orang lain lah. Kalau orang kampung cakap kan dia, mana nak kau pandai dia. Biasalah. Kan Lebih ramai orang di Sarawak dengar saya daripada Sabah. Ya, okey. Jadi kita mau dengarlah daripada Tuan assurance. Mudah-mudahan kita boleh continue this kelas online. Is it kita boleh buat secara mingguan? Kalau Tuan Boleh. okey. Boleh. Bagi saya itu bukan satu keberatan. Actually saya lebih suka kalau kamu orang boleh buat program macam begitu. Di mana tiap-tiap minggu kita boleh keluarkan isu macam misalnya. A very good example lah. Tadi kau sebut 20 perkara. Apa perbandingan 20 perkara dengan MS63? Nothing. Jauh. Tapi ada sekumpulan orang di Sabah ini mau mengangkat itu 20 perkara. Bukan enggak? Kenapa dia mau mengangkat itu 20 perkara? Pasal dia mau kelirukan orang. Kenapa dia mau kelirukan? Pasal dia bekerja untuk Putrajaya, bukan untuk orang Sabah. Tapi di luar sana huha-huhi sini, saya berjuang untuk Sabah sampai saya masuk jail. Kepala otak dia masuk jail. Kau beli tembirang lah sikit-sikit orang. Jangan kau tembirang semua orang. Kita pun tahu juga, Pak. Begitu beliau. So, mungkin kita boleh buat satu 20 perkara. Apa dia? Lepas itu kita bilang, okay, let's talk about Batu Sumpah dan GS Sundang. Apa ini? Bukan. Kita boleh talk about that. Atau kita bilang, kita boleh talk about bagaimana kita punya minyak hilang. Bukankah? Sabah, Sarawak banyak minyak. Pasal kita punya pelantar benua besar. Melaya tiada. 84 baru dorang ada. Jangan ditembirang lah. 84 dia buat apa? Economic Exclusive Zone. Baru ada. Dia apply sama UNCLOS. United Nations Convention Law of the Sea. Baru ada. Kita tahun 54 lagi. Ratu British sudah bagi kita tahun 1954 lagi. Sabah dan Sarawak diberikan. Pasal Sabah dan Sarawak koloni British. Dia make sure dia punya teritori itu intact. Melaya bukan tanah jajahan British. Itu Tengku punya tembirang saya. Mau angkat UMNO selama-lamanya. Orang tahu kah? Melaya itu bukan jajahan British. Melaya itu naungan British. Macam Brunei. Naungan British. Jadi bila kau di bawah naungan British, bila masa kau merdeka? Dan kau merdeka dari siapa? Itu tembirang. Tembirang UMNO. Supaya UMNO itu dilihat oleh semua orang di Malaysia ini sebagai pembebas daripada penjajahan. Siapa jajah kau? Federated Malay States. Okey? Macam Selangor, Perak, Pahang, Federated Malay States. Dia ada residen, tapi Sultan masih berkuasa. Unfederated Malay States, macam Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Dia ada British advisor, tapi Sultan masih berkuasa. So, bila dia cakap, dia terlepas dari penjajahan, siapa menjajah kau? Tiada. Lepas itu dia bilang dia merdeka, dia laung 7 kali. Merdeka. Kau merdeka dari siapa? Kalau kau tidak dijajah. Arti dia
Melayu di Melaya tuh kan dia jadi bodoh oleh orang politik, di mana mereka bilang dia merdekakan daripada British. Yang sebenarnya dia dimerdekakan daripada Sultan. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, Sultan sign. Arti dia saya serah ini kuasa kepada kerajaan persekutuan. Bukankah? Jadi sultan itu semua jadi constitutional monarch. Bukankah? Jadi siapa penipu besar orang? Bukankah Tengku Abdul Rahman? Bapak kemerdekaan Malaysia. Astaga. Tidak tenang dalam kubur dia. Bila kedapatan macam begini. Tenang nggak ada? Tidak tenang dia. Kena maki hamun dia. Macam. So, ini Pak, sejarah Malaysia ini sendiri Pak. Itu kes Bukit Kepung. Kes Bukit Kepung sampai pergi mahkamah Pak. Masuk pergi mahkamah. Apa keputusannya? Itu polis bekerja untuk Sultan, bukan bekerja untuk British. Mat Sabu versus Mat Indra. Masuk mahkamah dia.